Ustaz nak tanya soalan pertama, garpu tala. Gapo dia tak tahu. Garpu tala yang tengah dok viral. Saya pernah dengar ustaz lain ada juga guna teknik ni dalam mencari jawapan dalam hidup, tapi bukanlah dijadikan amalan. Garpu tala. Hamba ni sebenarnya hamba tak tahu gapo dia makna garpu tala ni. Tetapi daripada maklumat orang builah gapo dia garpu tala ni, iaitu kita istikharah dengan Al-Quran. Dia kata dalam Al-Quran tu ada energi, ada frekuensi. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Atas bawah frekuensi. Frekuensi adalah suara. Naik dia, tinggi dia, turun dia. Maka dia boleh mempengaruhi orang, jiwa orang dan keadaan orang. Maka hak tu memang kajian sains pun kata lagu tu. Maka garpu tala ni lagu tu lah kaedah dia. Macam istikharah dengan Al-Quran. Dia tengok frekuensi lagu mana. Maka kalau kita istikharah dengan Al-Quran, pergi ya Allah ya Tuhanku tunjuklah pilihan hamba. Buka Al-Quran muka surat berapa tengok. Hok alik kanan atas sekali kau gapo dia. Maka itu antara amalan-amalan orang dulu. Boleh kau dok amalan lagu ni menujung kau dok. Gini, ada benda kita tidak dapat huraikan. Pengetahuan orang-orang tua dulu kita tidak dapat huraikan. Tetapi ada kelebihan juga Al-Quran ini dapat memberi kesan kepada orang hasil daripada frekuensi getaran suara ni. Sebab tu ada orang dengar suara jadi gerak. Ada suara yang jadi sedih. Apabila dengar gini jadi gini. Maka tu semua frekuensi suara berlaku. Benda tu tidak jadi kau syirik gapo dia tidak ada masalah lah. Bukan nak percaya 100%. Tetapi masuk atas kaedah ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu dengan firasat sengkoe. Firasat baca ramalan orang mukmin kerana ia melihat dengan nur Allah. Lebih-lebih lagi dia guna Al-Quran pula. Nak kata percaya 100% pun tak. Tetapi boleh wak pedoman selu-selu. Boleh kodok kita buat akikah bila dah dewasa atau diganti dengan korban. Saya dengar kena buat. Kalau tak buat akikah lagi, perlu. Lagu mana? Kita ni tak ngekah lagi, korban nak buat manasa. Jadi boleh buat manasa, nak korban boleh, nak ngekah pun boleh. Ngekah pun hukum dia sunat, korban pun hukum dia sunat. Nak buat mana pun lohgilah hok manasa pun. Kita nak buat ngekah, buatlah ngekah. Buat korban, buatlah korban. Cuma kalau kita buat korban dia ada masa dia. Kalau ngekah bila anytime pun boleh buat, masa lebih luas. Kalau kita buat korban, dia ada syarat-syarat dia, dia ada sunat-sunat dia. Kalau ngekah ada sunat-sunat dia. Korban kita kena bagi daging metah molek. Kalau ngekah kena bagi daging hok masuk pula. Jadi tengoklah macam-macam. Ikutlah kita nak gabai boleh, nak ngekah terpulang kepada kita. Kelebihan khusus surah Sejadah dan surah Ar-Rahman. Hamba tak tahu ni. Ada kitab mengenai kelebihan surah-surah di dalam agama. Surah-surah di dalam Al-Quran tu ada. Tetapi hadis mengenai kelebihan surah ni dipertikaikan oleh ulama. Ada kata sahih, ada lah hak sahihnya, ada hak tak sahih macam-macam lah. Dan setengah ada orang tu mengaku dia yang reka kelebihan surah-surah. Seputih Al-Quran tu, 114 surah tu, semua ada kelebihan belaka. Ada orang mengaku saya yang buat hadis tu. Sebab tu ulama berjaga-jaga mengenai kelebihan ayat-ayat Al-Quran. Kerana ada hak sahih, ada hak tidak sahih. Kalau doa tak apa lagi. Hak ni reka betul, maudhu' betul. Hak ni tak boleh lah. Apa hukum bersalaman dengan mak mertua tiri? Mak tua ini maknanya ibu kepada isteri kita. Mak mertua tiri ni bukan mak awak, bukan mak saya tu. Lepas tu, ayah saya nikah baru. Jadi mak tua tiri. Boleh salam tak boleh salam. Hak boleh salam dengan mak mertua sahaja, ibu kepada isteri kita. Kalau isteri kepada tok tua kita tak boleh, tiri tak boleh. Adik beradik tiri pun tak boleh. Adik beradik tiri tak boleh.
Mak kita, ayah kita meninggal, nikah dengan duda, bawa anak juga. Dia ada anak tina, tak boleh. Adik-beradik tina tak boleh. Adik-beradik tiri tu tak boleh. Datuk nenek tiri, belakang tak boleh belakang. Tiri-tiri ni. Bagi tiri ni bocor, Puan Kelantan. Oh, bumbu ni tiri. Tiri ni maknanya bocor. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Apa pendapat Ustaz gerakan Ikhwanul Muslimin? Adakah benar mereka membawa ideologi takfiri sehingga membawa kepada pembunuhan Perdana Menteri Mesir? Ni hamba tak tahulah mengenai Ikhwanul Muslimin. Hamba malah komen. Sebab hamba tak masuk direct dengan Ikhwanul Muslimin. Hamba bukan masuk pertubuhan dia, bukan hamba penggerak pertubuhan Ikhwanul Muslimin. Hamba tak pernah join. Takut kalau hamba komen enggak, nampak macam tak betul lah. Tetapi banyak ulama-ulama komen mengenai Ikhwanul Muslimin ni. Mula-mula ada seorang dipanggil mursyid lah kita panggil. Mursyid kepada tarbiyah Ikhwanul Muslimin, nama dia Said Hawa. Said Hawa ni dulu dia kata siapa dia keluar daripada Ikhwanul Muslimin. Dia ni orang Ikhwanul Muslimin kuat. Said Hawa kata siapa dia keluar jadi kafir, keluar daripada kumpulan kita. Tetapi pada akhir usia dia sendiri keluar daripada Ikhwanul Muslimin. Ni. Sebab apa? Kerana hok keluar daripada Islam saja kafir. Keluar daripada parti tidak jadi kafir. Keluar daripada persatuan tidak jadi kafir. Keluar daripada pertubuhan tidak jadi kafir. Keluar daripada tarekat tak jadi kafir. Mari mana istilah takfiri? Faham sendiri. Malah nak syarah panjang lah hambanya. Jangan tertipu dengan istilah takfiri. Keluar daripada agama Islam saja kafir. Syekh Mutawalli Sya'rawi kata, Islam itu adalah air yang bersih. Tidak ada sebagai warna dan campuran. Jangan campur. Jangan kita letak Islam itu warna biru. Jangan kata kita letak Islam itu dengan warna hijau. Jangan kita letak Islam dengan warna kelabu. Dok, air bersih. Maka air inilah yang bersih, boleh menyucikan, boleh cuci dan menyucikan. Dan kita titik warna air itu sudah tidak bersih. Sekalipun dia bersih, tetapi tak boleh membersihkan dah. Jangan kita nampak kumpulan kita itu Islam. Islam itu kumpulan kita. Sayalah Islam, Islamlah saya, tak boleh. Keluar daripada saya jadi murtad, jadi kafir, halal dibunuh. Tu jadi mengarut dah tu. Jadi peheh-peheh lah, hamba malah syarah berat-berat, takut serah hati. Kita rengkah-rengkah tapi padak. Gapak jik pas ketekuk. Masalah sebab pembunuhan kau apa dia cari sendirilah. Sejarah dia terlalu panjang. Kelebihan jika kita beli kereta motor niat nak pergi masjid. Ya. Ni antara niat ketika membeli, niat yang dapat pahala. Ada ulama mengarang kitab an-niyat. Kitab mengenai niat. Niat ketika membeli kenderaan, niat nak gini, nak buat tolong orang, nak buat gapo, maka kita akan dibalas menurut apa yang kita niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu dibalas. Sah itu dengan niat. Walikulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan dibalas menurut apa yang ia niat, bukan apa yang ia buat, apa yang ia niat. Sebab itulah kalau kita buat gapo-gapo, kena niat hak baik tu banyak. Biasa perbuatan tapi pahala dia banyak. Niat nak buat gapo, buat pergi masjid, niat nak buat pergi pak ngaji, niat nak buat tolong orang, niat nak buat gani, niat banyak boleh pahala. Apa beza hukum adat dan hukum akal? Hukum akal ni satu hukum keputusan yang dibuat oleh akal. Akal waktu ambil 3 keputusan. Pertama, ya ataupun ada. Kedua, tidak ataupun tiada. Ketiganya, harus ataupun mungkin. Boleh berlaku. Contohnya, keputusan yang akal kata, ya, Tuhan ada. Ya, akal kata, ya. Pencipta kita ni ada. Ya. Tuhan Maha Kuasa. Ya. Itu wajib akal. Mustahil akal pula, Tuhan yang mencipta kita tu lemah. Tak. Tuhan yang mencipta kita itu buta. Tak. Tu mustahil akal. Benda haru pula, Tuhan mencipta
kapal terbang. Tuhan cipta manusia. Harus. Nak cipta boleh, tak si cipta boleh. Terpulang pada dia. Dia nak cipta boleh, tak si cipta pun boleh. Nah. Manakala hukum adat pula, hukum keputusan yang diputuskan oleh kebiasaan berlaku. Misalnya, makan nasi biasanya mengenyangkan. Boleh ke tak kalau makan nasi itu lapar? Boleh berlaku. Tuhan berkuasa buat seseorang tu makan saja tapi lapar Tuhan tak buat. Boleh berlaku. Ya. Tetapi menurut adatnya makan nasi kenyang. Maka adat akan kata wajib adat makan nasi tu kenyang. Wajib menurut kebiasaannya makan nasi kenyang. Mustahil adat pula makan nasi kau lapar. Makan nasi kau lapar. Ai. Mustahil lagu ni. Mustahil apa? Mustahil menurut adatnya kebiasaan. Harus adat pula makan nasi sepinggir kenyang dah. Ada orang makan 2 pinggir. Tu standard lah. Tu beza dia. Baca lepas pada subuh. Orang lepas asar hadiah Fatihah kepada Nabi. Orang dahulu baca dia nak minta ijazah. Hamba tak ada tu. Lagu mana kaifiat dia hamba tak tahu tu. Bagaimana nak halal binatang berbisa daripada memasuki rumah. Ada petua orang tua. Kau ada ayat-ayat kau apa dia kau. Ayah. Kita nak ayat apa dia binatang. Baca salamun ala nuhim fil alamin. Salamun ala nuhim fil alamin. Wi salam kepada Nabi Allah Nuh. Kerana binatang-binatang pernah buat perjanjian dengan Nabi Allah Nuh di atas kapal. Maka kita ayat mula. Nabi Nuh wi salam kamu. Teringat mula dia. Maka Nabi Nuh ayatmu jangan duk kena kau orang, jangan duk buah, tak dengar kata aku pihak ke. Dalam kapal tu Nabi Nuh duduk dengan binatang. Maka dia lah duduk cara goni binatang ni. Nabi Nuh kata, semua hok jatuh dengan hok tino jangan tidur sekali. Kau cicok goni semua tidur asing-asing. Adalah binatang tak dengar kata, anjing tak dengar kata, 2 3 cerita macam-macam. Ada tu apa dia? Tikus. Duk saja dia kerik kapal. Kata Nabi Nuh, kimu kerik kapal. Duk kijak dia muka tikus kerik kapal. Maka orang duk ngadu binatang lain kata tikus tak dengar kata ya Nabi Allah duk kerik kapal tergelarlah kapal kita. Muka duduk lama. Duduk atas perahu tu lama. 4 bulan ada kata 40 hari duduk atas perahu tu. Lagu mana nak duduk dengan binatang lagu ni? Maka katanya dalam kitab kata gi singa, gi cari singa. Allah Taala perintah kepada Nabi Allah Nuh gi cari singa. Lepas tu lagu mana? Gi mu ambil bulu ayam kau buat di hidung dia biar dia bersing. Maka Nabi Allah Nuh pergi di singa buat gini di singa. Singa pun cung bersing tubik kucing kau hidung dia. Tubik kucing. Katanya Allah Ta'ala, binatang ni akan kawal tikus. Kalau tak dengar kata, makanlah tikus. Macam-macam cerita. Sahih kau tak sahih, wallahu a'lam. Jangan buat kerik, apa dah. Buat react pula radio hamba. Ni cerita aku rapat lah, apa dia ikut demo lah. Ceritanya ada lah. Hamba, demo tak wajib percaya kat hamba. Hamba tak wajib percaya ke demo. Tak sedap takut lah. Hamba tak wajib percaya ke demo. Apa kok demo kena wajib percaya. Kok hamba kau tak percaya. Jadi kalau ikut orang tak percaya kak, ikut Quran hadis belaka kak. Hamba tak percaya kau tak iman mu hamba. Kok mak ayah hamba mu tak percaya, mu tak jadi kafir ke? Boleh tahu. YouTuber lagi-lagi hamba tak percaya. React keluar video orang lagi-lagi hamba tak percaya. Ulama orang tak percaya lah ni. Kalau pakai tak percaya lagu tu betul kau dok sistem tak jenis tak percaya kat orang ni. Dia kata dok kita kena pakai Quran hadis saja. Masuk manusia ni betul salah. Kalau lagu tu dia mau kecek tu. Mula-mula sekali hamba tak percaya. Tak buat lelah. Lagu tu. Kalau main pakai dengan tak percaya gak, pakai gila dengan tak percaya lagu tu Hak tu kalau kecek bijak setara mana kalau tak ikut ulama bodoh letah lalu. Mudah hamba kecek. Kalau kecek sekali pun fikir nampak macam keruk dahi-dahi. Nampak macam bijak buat main spek gini kau semua. Bodoh letah kalau tak ikut kaedah ulama berfikir. Bak agama lah. Kalau bak beki basikal ikut demo lah. Gi kedai pomen nak beki ayam tak percaya ke pomen. Pomen ambil atas pala seperti
Oh, nak atas kat hamba sangat tak percaya. Agama kena ambil dengan ulama, tak percaya ke ulama kan. Sudahlah, tak payah kecek lah. Mungkin dia bukan ulama, mungkin dia bukan ngaji dengan ulama, dia nak percaya ke siapa dia? Dia percaya ke diri sendiri ya. Apakah persiapan yang perlu dilakukan sebelum bersuluk? Tak tahu hamba siapa dia nak pergi bersuluk ni. Kena tanya tok guru dia lah siapa dia. Awak pergi suluk dengan siapa? Bawah bimbingan siapa? Suluk ini iaitu menyendiri ke diri kita. Sama ada menyendiri itu di kawasan orang ramai ataupun betul-betul menyendiri masuk dalam hutan ke apa. Lepas tu kita berzikirlah, ingat Tuhan dalam keadaan sunyi-sunyi lagu tu. Maka bawah tarbiyah siapa dia akan bertanggungjawab. Apa-apa yang akan berlaku dia akan bertanggungjawab. Ni suluk ni. Suluk ni ada masalah. Suluk ni zikir dalam keadaan. Ada suluk tempat ramai apa ada? Nah, ya zikir ni ya banyak jenis. Zikir persendirian. Tuhan kata siapa dia yang sebut aku di dalam diri dia, maka aku akan sebut dia di dalam diriku. Siapa dia yang menyebut seseorang di dalam ketika seorangnya, maka aku akan sebut di nama dia ketika seorang. Jika dia sebut di hadapan orang ramai, aku akan sebut nama dia di hadapan makhluk lebih ramai. Lagu tu. Ni kelebihan zikir ramai, zikir derah, zikir slow, zikir sore, zikir suluk, zikir senyak, zikir mulut, zikir bibir, zikir lidah, zikir hati. Tu kena belajar. Jangan kita tak belajar, pandai-pandai nak komen pula. Kita baru ngaji you pun UFO gitu ya. Apa hukum suami tak pernah semaya berjemaah dengan anak isteri? Tak tahu. Mungkin dia kerja kau gapo dia apa. Jadi tidak wajib suami berjemaah dengan isteri ataupun dengan anak-anak. Dia kerja kau gapo dia. Yang penting dia semaya pun alhamdulillah dah. Memanglah kalau dia nak semaya jemaah pun boleh juga, molek juga. Tapi orang lelaki ni zaman Nabi semaya di masjid belakang. Lepas tu tak ajis semaya jemaah Sayyidina Abu Bakar kali tak ajis semaya kali dengan anak bini dia. Dah semaya dengan Nabi macam di masjid. Apa lagu mana? Jadi maya jemaah dengan anak bini ini tidak wajib pun. Boleh tak pegang Al-Quran tafsir tanpa wuduk? Ya boleh kalau tafsir itu lebih banyak. Dalam sebuah rumah ada 3 bilik, hamba duduk dengan laki bini dengan hamba, lepas tu sewa ke orang sebelah, sewa orang bujai, lepas tu sewa suami isteri lain. Lagu mana hukum dalam Islam boleh kau dok buat lagu tu? Gini. Masalah duduk campur gaul lagu tu, pertama jangan timbul ke suasana khalwat. Kalau orang kata berkhalwat lagu ni, maka hukum dia berdosa, haram. Berkhalwat dengan orang yang bukan mahram dengan kita, haram. Kedua, sekalipun tidak berkhalwat, suasana tempat itu tidak membuka aib. Misalnya tutup dah, bilik dah tutup, tapi kawan ni tidur dengan bini dia bunyi gogang, ingat kena tembok di Israel bunyi gedum, kelacak apa tombonnya melacak. Aib tidak bunyi. Lepas tu bunyi gusuk sekali. Kena tembok mati. Bunyi mati dah. Kena tembok di Israel. PUBG. Duk main PUBG. Jadi orang aib ke benda-benda lagu tu. Benda-benda hak tak boleh kita dedah. Haram lelaki ataupun suami mendedah ke suasana aib. Maka kalau sekalipun tak tutup tapi orang dengar suara, tak boleh. Tu tak kira hak tak ada pintu lagi. Tengah tembok pum, kelecak pintu-pintu tu buka tengok dia orang jadi kau masalah pula. Jadi kalau benda tu selamat daripada berkhalwat dan daripada dedah air, tak ada masalah ke apa dia. Tapi kalau benda tu tak boleh, tak boleh. Ni jadi masalah ni. Laki bini gosok sekali, tok laki tukar bilik, ni masuk ni masuk ni, tidak kau jadi pelik. Baru tukar gia. Sekali gia manual, ni gia auto, jeng. Tak tahu alik jatuh. Jadi ada kemungkinan hak tak comel tu banyak. Nak kata haram pun dok kalau sesuai molek. Saya bertobat, adakah dosa saya akan dilihat lagi, diadili lagi? Amo sebut dah deh. Ada ulama kata Tuhan perlihat lagi, ada kata ulama tidak perlihat dah. Mohon ijazah wirid sakron dan cara mengamal dia. Wirid sakron ini di dalam perbahasan Alawiyin,
Wirid ini tidak dibenarkan keluar daripada Alawiyin. Dulu wirid sakron ini tidak dibenarkan cetak, tidak disebarkan. Kecuali ada seorang ulama mengeluarkan wirid ini kepada orang awam. Iaitu siapa dia? As-Sidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Dia tulis wirid ini di dalam aurat dia. Khulasah madak dia. Asalnya wirid ini tidak disebarkan kerana kesan dia sangat berat. Maka kalau ni sudah disebarkan, maka ijazah secara umum, ijazah secara khas pun hamba ada cara dia. Nah, kalau nak beramal lah 3 kali sehari. 3 kali sehari pun tak apa. Sekali baca 3 kali. Ataupun 9 kali ke 7 kali ke sekali baca. Bah tak nak guna, baca sekali sahaja. Tak nak guna. Dia kelebihan dia berkaitan dengan jin gapo dia. Kamu ijazah dah tu. Boleh kodok kita semaya angkat hadah guna mandi wajib boleh. Syarat mandi wajib sani kita jangan buat ketika mandi wajib, jangan buat benda-benda yang menyebabkan batal semaya. Setuh kemaluan ke, kita terketuk ke, setuh dengan bini kita ke. Jangan buat ketika mandi. Maka air mandi sani boleh digunakan buat semaya direct, tak payah ambil air semaya lagi. Orang tua dulu kalau nak tambah nasi dia tinggal sikit. Apa kelebihan dia? Tak tahu, tanya orang tua tu lah. Hamba tak ajing pakai timbuk habis tak cara apa. Tak tahu takut ada kelebihan kau apa dia ni. Orang kata kalau dia putus dah, tak sewi putus mualak dia mau kata ni. Biar ada dia tinggal sikit tambah. Kalau dia putus tu payahlah. Gitu tak tahulah apa hukum dia, hamba tak tahu. Sebab hamba tak tua lah mana lagi. Ya petua ni kena tanya orang tua lah. Hamba pemuda. Kalau suami Wahabi, isteri ahli sunnah wal jamaah, macam mana? Perang. Wahabi dengan aswaja, agak perang kokek-kokek. Maka isteri wajib taat kepada suami dia selama mana dia tidak mengajar kepada akidah yang bercanggah. Selama mana dia tak suruh kita buat benda maksiat, benda-benda yang lari daripada pahaman yang betul, maka Allah taatlah kepada dia. Kalau boleh kita dakwah dia biar jadi aswaja. Ada orang kata ustaz reka cerita pasal wali tunjuk gambar lukisan ayat. Lepas tu ayat gerak tubik daripada lukisan. Masalah cerita, dia mau nak percaya tak percaya, hamba tak kata jadi kafir tak percaya kat hamba. Daripada awal hamba hidup, hamba tak ada orang tak percaya kata hamba. Muhaizat ni kaki lawak, kaki menipu. Tak apa, tak dosa hamba tak jadi kafir, hamba tak kata tak percaya kepada hamba jadi kafir dak. Hamba pun tak percaya ke demo. Daripada awal demo hidup daripada dalam perut. Orang panggil dalam telur lagi. Hamba tak percaya ke demo. Cuba. Badi tak percaya lagu tu. Cerita ke. Jangan duk bahas sangat kat cerita. Sebab tu dalam bab cerita banyak tasamuh dia panggil. Perawi hadis. Tabiat perawi hadis. Dia bahaya nak terima satu benda. Kecuali ada. Dalam ilmu hadis paling halus perbahasan cerita. Kau apa dia. Dia terlalu teliti. Tetapi terlalu longgar dari duk cerita. Maka kalau nak tahu cerita, kena rojok dalam kitab-kitab cerita. Kitab sirah, kitab gapo, guna'i lagu tu. Mesti cerita ayat wali tunjuk tu hamba tak tahulah munggo dengar cerita tu gak. Kehidupan kita adalah cerita. Kita tak percaya Malaysia merdeka tahun 57. Cerita gak. Bukan akidah pun. Jangan buat jadi isu gak. Tak jadi kafir orang. Kalau percaya tak jadi kafir, tak percaya pun tak jadi kafir. Bagai kata la wala. La wala. Dok percaya pun tak jadi kafir, tak percaya pun tak jadi kafir. Jangan buat gegar gak, jangan lapas suhu telajuk gak. Bagai nak suhu biar khabar. Tu orang kata orang bodoh kalau kecek nampak selalu. Baik tak suka kecek senyang. Walau lok bodoh. Memang biar bodoh sungguh walau lok bodoh. Kecek nampak selalu. Gitulah orang lo ni macam-macam. Benda lagu tu sikit sangat ya. Macam mana nak buat jika ada sisa makanan terlekat di celah gigi ketika solat? Adakah jika telan batal solat? Ya, batal. Tapi kalau kita tengah duk semaya, gula ayat. Ayat, mengko duk berebut gula ayat dah dia apa ayat perut. Orang bar dia pun perut semaya pakai bang semaya kan gitu. Tak batal semaya dia. Apa penting jangan telan. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya boleh baca Quran molek. Ayat stoking gini.
Ayam KFC tak watak. Jangan telan saja. Maka sisa di gigi ni wajib buai ke tak? Sisa makanan ketika sembahyang ni wajib siwak ke tak? Tidak wajib. Tetapi jangan telan lah. Kalau telan batal lah. Nasihat penjual ayam lagu. Pelaga minta pencerahan akibat dia bagi makan kat anak bini guna duit ayam. Duit judi ayam. Tak boleh lah. Tak syarat judi ayam. Judi ikan, judi tik, judi serati, judi orang, judi kambing, judi game. Macam-macam lah ni judi. Tak boleh lah. Benda lagu tu standard dah. Tak boleh buat buih. Pahal belakang dah. Masalah dia nak buat tak boleh buat lah. Royak lah pujuk be. Cari harta halal be. Kita kata susah. Biar kita rela lapar be. Ni bini duk tekan tok laki. Tok laki tak ada buat benda. Gusuk kali berjudi. Nak boleh petih nak pergi makan kot bini. Kalau ambo sorry. Ambo tak berjudi. Nyawak lagu tu. Biarlah be. Kita lapar be. Pada makan bagi hari. Kena kecek lagu tu. Dia pun semangat. Tak judi lah dia. Duduk saja. Lepas tu nak makan kamu. Orang kata tak asyik makan rela lapar ke? Nak buat juga. Apa hukum belah ikan sebagai hobi? Tak apa. Tak ada masalah ke apa dia. Cuma jangan buat zalim lah. Kena pergi makan. Ya wajib kita beri nafkah. Wajib kita beri nafkah kepada seseorang ke kerana 3 sebab. Pertama kerana dia ada hubungan keluarga dengan kita. Dia ayah kita. Wajib kita kena beri nafkah, beri makan, beri gapo. Kedua dengan sebab kita berkahwin dengan dia. Dia bukan adik kita tapi kita nikah dengan dia. Maka dia jadi isteri kita. Wajib kita kena beri makan minum dia. Ketiga, sebab kita pelihara dia. Sebab kita beli dia. Kita beli kambing. Wajib kena beri makan kambing. Jangan kata, ambil lah. Ambil kesia ketemu kambing. Ihsan daripada saya. Ihsan apa kami kata? Mu tak mengaji, kita tak pekoh. Sebab kena beri nafkah kepada seorang ni salah satunya. Memelihara dia. Pera dia. Maka wajib mu beri makan kaku. Mu mengaji. Duk pondok saja kata. Ihsan apa? Mu ingat sunat beri makan kat ambo ni. Beri makan kok itik, beri makan kok serati, beri makan kok ikan, beri makan kok gajah. Wajib kena beri makan ni. Ni buat lelok sial. Kucing, pera kucing. Wajib kena beri makan. Ni pekong gitu. Sudah. Ngaji deh. Kena mengaji. Jadi wajib kena makan. Jangan buat zalim kau binatang. Ikan gupi kau gabut ni. Betul kau dak 9/10 daripada peniaga itu bukan hadis. Hadis kata 9/10 tu. Punca rezeki tu kan. Suhu hadis tu. Hamba tak tahulah hadis kau tidak lah. Tapi suhu perkataan tu. Hamba pun tak ada cek hadis. Hamba tak erti hadis. Siapa dia pakai hadis tu. Pakai seluar kau tak apalah. Hamba tak erti. Jangan nak tanya lah. Hamba buat hadis. Hamba tak pandai. Hamba ngaku petai lagi. Orang yang tak ngaku tu sila jawab lah. Berdosakah anak-anak jika tak dapat selesai ke faraid harta pusaka disebabkan ada yang tak puas hati? Gini. Masalah apabila ibu bapa tinggal harta, maka harta tu tak dapat diselesaikan. Faraid duk balah. Maka tak dosa alik mu ayah dah hok mati tu. Dosa daripada ni anak-anak hok lapar harta, hok tomok harta. Dosa dia tak ada kaitan dah hok si mati, tak ada masalah ke apa dia. Dosa anak-anak sebab tak erti nak selesai. Bapa tak erti nak selesai, ada dah ke nombor dia. Bapa tak boleh nak selesai faraid. Nombor ni kan ada. Ada masa orang dua tu masalah. Kalau kata ada masalah, ada setengah tu harta sendiri masalah dia kena gini-gini. Tapi kalau ada harta tak ada masalah dah. Tiba-tiba tak erti nak bagi lagi. Pergi jumpa amanah raya kau apa dia. Royak kata hamba ada gini-gini. Tubik lalu. Harta berapa-berapa, aset ada berapa dia bagi selalu. Mudah. Boleh kodok kalau jenazah berada atas rumah kita makan nasi dalam tu. Boleh. Tak dosa hukum dia. Cuma ulama kata apabila mayat mati dalam kawasan ni, dalam rumah ni mayat tu mati. Biasa orang zaman dulu orang mati di rumah. Mati di rumah. Maka kawasan rumah tu jangan makan. Sebab apa? Kerana dalam kitab kata apabila nyawa tu dicabut, maka mayat tu terasa sakit hingga keluar. Mengecik daripada setiap bulu roma mayat itu air danau dia panggil. Air mayat sakit tu dia macam gas gitu. Kita tak nampak. Maka bimbang takut dok tengah masuk dalam nasi khabu, dalam teo, dalam sekuk. Maka orang dulu kalau mati mayat sini pergi makan tanah. Jangan makan dalam rumah. Tu sahaja. Tapi kalau dia nak makan, sebelah mayat dia nak makan cap puak. Pasal style Wahabi ke, malah cara adat, malah cara gapo, style macam
confident, biar bodoh asal confident kan. Makan Maggi sebelum mayat. Oh logilah, tak dosa. Tetapi itulah ulama jawabnya. Macam mana nak minta restu ibu bapa supaya kita dapat belajar dekat pondok. Lepas habis degree dekat pondok ya. Tak si dalam pondok. Belajar dekat pondok ya. Kau nak belajar jauh, kau nak belajar dekat. Nampak? Belajar pondok lah. Nampak? Jadi belajar pondok lepas pada habis degree. Kalau sebelum habis degree kita mati masuk neraka. Tak lepas fardu ain. Kita bimbang bukan lepas pada habis degree. Lah ni kita bimbang fardu ain kita lepas kodok. Kalau fardu ain kita tak lepas, wajib kita cari siapa-siapa. Tak syarat pondok dah. Untuk melepaskan fardu ain kita. Jangan kita tunggu degree habis baru nak belajar pondok, fardu ain tak lepas. Kalau mati tengah-tengah buat degree tu lagu mana? Ingat pakar CJ UTM. CJ Oxford, CJ Buffalo, CJ of Cow. Ingat lulus kau? Ingat PhD tu boleh jawab dengan Allah Taala kau. Kalau fardu ain tak lepas. Maka kita kena bijaklah. Tak syarat tunggu degree. Kalau kita tak lepas lagi fardu ain, pergi cari siapa-siapa untuk lepas fardu ain kita. Tapi kalau kita lepas dah fardu ain, kita nak sambung lagi lebih tinggi, maknanya lepas hamba ngaji ijazah ni, hamba nak masuk pondok. Tu kecek lah. Royak kata, ni permintaan saya lah, kata mak kita nak ngaji pondok, nak jadi wali, nak jadi gapo. Royak lah, tunjuk ke mak kita terbaik sekali-sekala depan dia. Allah, ngaji pondok ni mak terbaik bro. Tak payah naik kapal terbaik. Tak payah mak. Pahala ni PKP, tak payah. Kita tak kali atas mak bro, terbaik bro mak dia. Kabar-kabar ngaik apa semua. Oh, besoknya. Ya lagu tu, baru jolo, baru yawi pondok. Ni pondok tanya hukum tak tahu. Dia pun tengok jolo kau budak ni nak jadi ulama. Jadi ugamu tak ada apa. Ustaz apakah hukum pilih hari nak buat permulaan, macam mana nak mula bekerja nak buat? Boleh kau ada hukum pilih hari? Boleh, tak ada masalah apa. Nabi pun sebut, hari Khamis ni molek untuk umatku. Allahumma barik ummati fi Allahumma barik fi bukuriha, gitulah. Ya Allah berkatilah umatku pada pagi-pagi dia. Ada kata pagi Khamis, sunat musafir, macam-macam lah. Jadi Nabi sendiri ada bui hari-hari. Tak ada masalah apa. Maka orang dulu dia tengok perubahan cuaca, perubahan bintang. Hak ni kena belajar khusus. Hamba tak boleh dedah rahsia di sini. Rahsia tu kena belajar khusus buat mari pisang, buah naga, buah pau, durian pula hak takar panjang, durian hak sedap-sedap lah. Kalau durian hak bahan musa tu tak sebui lah. Jadi ilmu ni biar nampak payah sikit. Sebagaimana orang lah ni nak masuk universiti, 1 sem 30,000, 40,000. Maka bolehlah ilmu hak tak boleh bawa gapo-gapo dia pun. Ada ilmu ni boleh, tapi kena belajar. Rahsia lah. Rahsia hamba tak boleh ayat. Sengeling hamba LS sini supaya orang mencari-cari ilmu tu. Kalau hamba royak, Wahabi akan tahu. Tak boleh royak, takut rahsia. Wahabi dia tahu rahsia kita kan, tak boleh. Biar dia tercari-cari. Boleh terangkan tentang cenuai. Sudah. Hukum menggunakan cenuai. Cenuai. Bahasa Kelantan panggil cenuai. Kalau celuah tu, maknanya bolok. Allah, habis celuah, habis di muka-muka. Celuah lain. Cenuai lain. Cenuai ni pokok. Pokok ni kelebihan kepada dia dapat menarik seseorang. Dia, kita sebut sikitlah rahsia dia. Malah ayat sebut rahsia takut Wahabi tahu kan. Cerita sengeling. Ulama-ulama aswaja sengeling rahsia daripada Wahabi supaya takut Wahabi tahu. Sebab tu Wahabi tak puas hati duk kata ahli aswaja amalan dia salah belaka. Kita sengeling rahsia dia supaya sebab dia malah belajar. Dia suka mengkritik. Kalau dia bukan mari nak belajar secara insaf, kita sengeling. Tak sebut. Sebab tu Tok Guru dia sebut jawapan ya. Dia tak sebut sebab apa dia. Cenuai ni kita sebut sikit rahsia. Patut perjanjian ni tak boleh royak, tapi royaklah sikit. Kerana Wahabi belenjoy liu saja nak tahu. Cenuai ni dalam dia tu dia ada unsur sejuk dia panggil. Kalau orang tengah panas, dia akan menarik unsur panas kepada unsur sejuk. Misalnya, orang tu pakai cenuai di tubuh dia, maka dia ada unsur sejuk. Tengah hari diri,
Orang duk jalan-jalan, dia tengah panah. Tiba-tiba kita lalu kuasa sejuk, dia akan tarik diri. Jadi nak paling, jadi nak pergi. Ia lagu tu sahaja. Unsur positif negatif. Hok panjang lagi malah nak syarah lah. Takut Syekh Wahabi pula pakai cenua ni. Cenua ni bukan hatu, dia ni pokok dah. Hok cenua tu hatu tu suku pasal lah. Hok ni cenua pokok. Hukum menggunakan dia boleh lah. Supaya guna pokoknya. Supaya lah, tak ada masalah lah. Cenua ini pokok dah. Orang asli Pandagon ni sebab cenua ini upok kita tak kenal. Apa hukum wanita menaikkan haji umrah tanpa mahram? Lepas tu dia pergi sore ko. Bawa kata best sore. Lepas tu dia pergi ramai-ramai orang Tino tu jolo mahram lah tu. Mahram. Dia pergi satu grup misalnya 40 orang. Ya ada grup dia. Tak apa dah tu. Masuk mahram ni sama ada ahli keluarga ataupun perempuan-perempuan yang sikot. Yang dipercayai. Pergi 40 orang cakap tak ada pasik belakang. Sedap kita kata kok orang pasik. Maknanya biarlah tu. Berkenalan atas kapal terbang jemaah kita buat mahram. Tak apa, tak ada masalah apa. Lainlah kalau dia sore tengok lain jatuh belakang. Tu tak boleh lah. Adakah kita dipertanggungjawabkan jawab dan disoal ilmu kita belajar, ceramah. Kita dengar daripada YouTube macam-macam mengenai kelebihan gini. Adakah ditanya? Ya, ditanya. Kalau kita tidak beramal, ditanyalah Tuhan. Sebab tu kena beramal walau sekali sahaja. Saya ada baca satu artikel yang menunjukkan salah satu contoh bid'ah hasanah adalah jual meja dan kerusi guna nama iftar. Apakah maksud itu, Ustaz? Contoh bid'ah hasanah ini kerana jual kursi iftar. Ni kursi buka puasa. Kita jual semeja dalam 10,000. Siapa dia aja buka puasa? Apa boleh ke tak? Sebab Wahabi kata tak boleh. Menunggak agama, jual agama. Tak, sebab Wahabi buat, maka kursi iftar itu harus hukumnya. Jadi bid'ah hasanah. 10,000, 20,000. Buka puasa dengan tokoh-tokoh Wahabi. Makan dengan doktor tokoh Wahabi. Berapa bayar 10,000 hamba tagal untuk buka puasa? Berapa? Mabi tak ada tagal lagu ni. Ada bid'ah hasanah. Ya, itu ke kemah kata. Nama. Jadi Wahabi sekarang sudah menerima bid'ah hasanah. Contohnya kursi iftar, meja iftar ni. Moleklah sikit-sikit. Lama-lama jadi bukit nama. Adakah boleh orang perempuan baca Quran dalam rumah sendiri tanpa memakai tudung? Boleh hukum dia, tetapi hak moleknya sunat menutup aurat. Tapi kalau tak tutup aurat, maka hukum dia boleh pahala juga. Misalnya kembang katung. Bila-bila duduk nyapu kau, bila-bila duduk basuh baju, kembang katung hak tino. Mulai Quran, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, mulai Quran tak apa. Jangan baca dalam jambil ke apa tulah, tak dilarang. Cuma sunat saja menutup aurat ketika baca Al-Quran. Ketika junub tak boleh baca. Pegang Quran, boleh pegang Quran. Cuma sunat saja. Benar ke tak? Isteri boleh minta cerai jika suami tidak semaya. Suami tak semaya, adakah menjadi sebab untuk kita minta cerai? Ingat, suami kita tak semaya, kalau kita nasihat dah dia tak dengar, dosa dia sedikit pun tak masuk atas kepala kita, tak masuk dalam buku catatan kita. Maka kita tak boleh nak buat sebab lah. Sebab benda tak ada mudarat kita. Mudarat kita. Benda tak nekat dosa. Maka tak boleh. Kecuali lah ada masalah. Ada ulama kata boleh. Sebab kalau dia mudarat kepada agama, lagu mana? Dah lah dia tak semaya, kita pun tak semaya. Dah dia tak semaya, kita kena duk mikir macam waktu bila-bila. Kita dah agak ke dia subuh pun tak bangun. Ambo pun tak semaya subuh. Kalau mudarat kepada agama kita baru tahu. Tapi kalau tak mudarat, tak ada masalah apa. Tak boleh nak jadi sebab. Ada orang bertobat tapi duk teringat-teringat lagi dosa dia. Apa hukum tobat tu tak diterima ke? Tobat ni kalau kita terima, kita tobat sungguh Tuhan terima. Tak suruh tanyalah, terima ke tak terima. Kita tobat sungguh kau dok ni dulu. Kalau kita tobat sungguh, alik Tuhan tu tak ada masalah, alik kita nah. Apa hukum orang sedekah pada anak kita pun guna pitih dia untuk beli kakah dia lah. Boleh tak? Boleh hukum dia. Jangan guna kakah kita, beli. Orang beri hadiah kepada anak kita 50 riyal, kita pun buat beli alat makeup kita. Tak boleh.
Kita wak beli makanan kita tak boleh. Tapi wak beli pampers dia boleh. Wak beli ubat-ubatan dia boleh. Wak beli bedak dia boleh. Wak beli minyak nyunyi, kop gapo, minyak gapo apa boleh. Tak ada masalah. Sebab harta dia. Maka kita guna untuk kepentingan dia lah. Wak yuran sekolah boleh. Wak beli buku boleh. Wak beli yuran nak bayar ustaz ngajar agama dia boleh. Kita ambil wuduk, lepas tu kerak kuku. Kena ambil air semaya mula kodok. Kerak kuku tidak membatalkan air semaya. Lepas tu kita kerak ke jadi ada ruang ke bekas kerak tu. Tak kena tadi. Tak basuh lagi. Kena pergi basuh mula. Orang ni ada masalah dah. Sudah. Orang ni kita masa ambil ismail tu kita sempurna dah. Sama ada lepas pada kita ambil ismail kita kerak tu ada kawasan tak kerak lagi kan sikit benar. Ni tasawuf benar orang ni. Maka hukum dia tidak batal ambil tak batal air ismail saat ni sebab dah ambil dengan cara sempurna dah. Salah kalau dok pakai purdah yang purdah ataupun nikah selain warna hitam. Gini, kita kena faham tujuan purdah ni apa dia sebenar. Tujuan purdah adalah menutup muka kita daripada pandangan dan menutup tarikan kepada lelaki. Kalau kita pakai warna lain, takut-takut dia tu menarik dah pula. Jadi semakin comel pula. Dah lah tutup dah warna pink, warna apa dia? Nyo colek pula ni, sendayu tinggi, sendayu rendah, sendayu senuk, sengapo dia. Nyawak bunga lagu ni gapo. Lepas tu demo tutup tapi nak suruh orang tengok. Dua matlamat yang bercanggah. Maka tujuan pakai purdah ni asalnya supaya orang tak tengok muka kita. Tertarik dengan kita. Maka kita tutup siapa nampak hitam jadi tak tertarik sangat. Ni kita pakai hitam nak tarik pulak dengan sobek dengan apa dia. Jadi mengaruklah pulaknya. Jadi macam larilah matlamat. Maka warna selain daripada warna hitam ni menarik kodok. Ada tempat menarik, ada tempat tak menarik. Maka tengoklah. Kalau benda tu kita rasa menarik perhatian lelaki, purdah lagu mana? Matlamat asal nak supaya hilang lari ke daripada tarik ke lelaki. Tiba-tiba buat pakaian nak suruh tarik pula tak boleh. Jadi lari matlamat pula. Dosa tu dok, salah tu dok, tapi macam lari matlamat lah. Pakai purdah lagu ni lah, ada bunga situ lah, bobo pasu bunga, bobo streko di pala, jadi pelik. Bobo daun pisang, pun pelik ngaruk kau si kodai. Jadi pelik dah pula nah. Adakah boleh kita mengambil ijazah amalan dalam klip video rakaman dalam YouTube? Boleh kalau orang tu ijazah kisah, tak ada masalah apa. Apa hukum anak bawa mak tinggal bersama pada hari ketiga selepas ayah meninggal? Adakah berdosa mak kerana tak ikut edah 4 bulan 10 hari dan keluar rumah kerana anak kerja di luar? Risau mak duk sorang. Lagu mana? Biasanya apabila seorang isteri kematian suami, maka dia tak boleh keluar selama 4 bulan 10 hari, kena duduk tempat dia menerima khabar kematian suami dia. Maka tak boleh keluar kecuali darurat. Antara sebab darurat adalah dia tak boleh duduk sorang. Bahaya, kemungkinan payah nak cara kau gapo dia tua, kau gapo dia makan minum tak terurus, patut tempat tu keliling orang curi, orang bunuh, orang gapo. Dia duduk di mana? Di Mexico. Patut tempat bahaya jual dadah gapo dia. Maka dia pun ambil buat klik Kelantan ni duduk. Selamat duduk dekat pondok kau gapo dia. Boleh, orang boleh. Kerana darurat. Kalau tak ada darurat hukum dia tidak boleh. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.